Terima kasih kerana sudi berkunjung ke channel ini. Malam ini 15 November 2022 akan bermula aksi separuh akhir pertama Piala Malaysia antara Sabah FC dan JDT FC di Stadium Likas, Sabah. Jurulatih kedua-dua pasukan mempunyai pandangan tersendiri mengenai keupayaan dan peluang skuad masing-masing malam ini. Harian Metro 14 November 2022 menyiarkan pandangan jurulatih skuad Sabah FC seperti berikut. Pengendali Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee mengharapkan tonggak utama pasukan dapat diturunkan pada pertemuan pertama separuh akhir Piala Malaysia menentang Johor Darul Ta'zim JDT. Beliau berkata, ketika ini sekurang-kurangnya 8 tonggak utama cedera, sekaligus agak pening untuk membariskan pemain terbaik untuk berhadapan juara 9 kali berturut-turut Liga Super itu. Menurutnya, jika tidak dapat menggunakan khidmat tonggak utama, barisan kejurulatihan terpaksa memikirkan alternatif lain dalam usaha memastikan pasukannya dapat memberikan saingan sengit sebelum bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim kelak. Saya perlu lihat barisan pemain dahulu kerana sekarang ini ada 8 tonggak utama mengalami kecederaan menyebabkan mereka tidak dapat diturunkan pada pertemuan menentang Kuching City FC baru-baru ini. Seperti sedia maklum, JDT adalah pasukan terbaik di negara ini dan berharap tonggak utama dapat diturunkan atau pastikan pemain sedia ada berada dalam keadaan bersedia, katanya. Sabah yang menempah slot separuh akhir selepas menumpaskan Kuching City berhadapan cabaran lebih sukar apabila bertemu JDT. Ini kerana Sabah tumpas semua 3 pertemuan terakhir membabitkan kedua-dua pasukan sebelum ini. Kim Swee berkata, barisan anak buahnya tetap akan mempamerkan aksi terbaik di hadapan penyokong sendiri apabila menerima kunjungan JDT di Stadium Likas. Katanya, dalam bola sepak, segalanya boleh berlaku dan mengharapkan Sabah mampu mencipta keputusan positif walaupun berhadapan dengan pasukan terbaik negara. Lain pula pandangan dari jurulatih JDT FC Hector Bidoglio berkenaan pertemuan malam ini. Berita harian 14 November 2022 turut memuatkan pandangan Bidoglio. Pengendali JDT FC berkata persiapan mental dan fizikal setiap pemain skuad Harimau Selatan amat penting kerana aksi separuh akhir piala berprestij itu berintensiti tinggi, jauh berbeza dengan aksi Liga Super sebelum ini. Ia perlawanan sukar bagi kami apabila berdepan Sabah FC kerana corak permainan berintensiti tinggi. Walaupun mereka bergelut untuk layak ke separuh akhir, tapi saya tidak anggap mereka bernasib sebaliknya pasukan itu memiliki kekuatan tersendiri. Sebab itu mereka boleh mara ke peringkat berkenaan. Apapun, saya tidak mahu memikirkan tentang pasukan lawan. Apa yang saya lakukan adalah memberi fokus kepada JDT iaitu memastikan persiapan dirancang untuk perlawanan separuh akhir berjalan lancar selain proses pemulihan pemain selepas mengharungi aksi suku akhir berada di tahap memuaskan. Kami kena perbaiki lagi kelemahan yang ada dan sentiasa berlatih untuk merencanakan taktikal bakal digunakan pada perlawanan itu nanti. Malah kami harus tampil dengan corak permainan yang lebih baik berbanding aksi lepas, kata Bidoglio. Untuk rekod, skuad Harimau Selatan berjaya mengatasi skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee pada saingan Liga Super, masing-masing dengan keputusan 2-1 aksi 15 Julai dan 3-0 aksi 15 Oktober. Mengulas lanjut, pengendali kelahiran Argentina itu mengesahkan Lindro Velasquez yang diketepikan ketika JDT menentang Kelantan FC pada aksi suku akhir kedua Jumaat lalu akan kembali memperkuatkan kesebelasan utama. Begitu juga, Syahrul Saad boleh beraksi selepas digantung satu perlawanan tapi beberapa pemain dalam bahaya kerana mengutip satu kad kuning. Mereka harus berhati-hati bagi mengelak dikenakan kad lagi kerana aksi timbal balik amat penting bagi kami, katanya. Bidoglio juga berharap Bergson da Silva yang sudah meledak 5 gol pada saingan Piala Malaysia mengekalkan momentum jaringan buat JDT apabila diturunkan di Stadium Likas malam ini untuk membawa pulang bekalan selesa. Sama-sama kita saksikan malam ini jam 8 suku malam aksi yang pasti menarik antara JDT dan Sabah FC. Sila klik like, share dan subscribe channel ini untuk mendapat info terkini perkembangan bola sepak tanah air khususnya Piala Malaysia. Majulah sukan untuk semua. Kami dari Jabatan Sukan Koko Studio mengucapkan selamat beristirahat kepada anda sekeluarga.